sebelum ini, sebelum wujudnya Rumah Prihatin ni, pihak di BKL dah memula dah dengan operasi nak memberi vaksin kepada penduduk di PPR dan PA. So yang itu sejak dua bulan yang sebelum ni lah. So dalam tu, semasa tu adalah tim di BKL yang menolong lah. Maksudnya dalam segi logistik, segi mendapatkan penduduk, membawa penduduk turun ke tempat mendapat vaksin dan sebagainya lah. Maksudnya masa tu memang a team effort, ya. So masa tu tim saya sebagai ketua muzik di BKL, tugas saya hanya untuk memastikan pendaftaran dan discharge dalam MyVas itu betul. Maksudnya kerja tu jalanlah lancar dan sempurna, ya. So semasa tu tugas saya memang itu. Nah, kemudian ke sini pula tugas saya sebenarnya nak set up the whole system lah. Lain kata termasuklah set up dalam ballroom, termasuklah tenaga human resource, sumber manusia, termasuk jadual, termasuk penyelarasan lah. Saya nak cakap penyelarasan secara amnya semua ni. So tetapi nasib baiknya rakan kerja sama kita ni sama, iaitu pihak HCO tu tetap Optimax. So mereka pun kenal kami. Lepas tu yang pihak di Rumah Prihatin pun yang bekerja pun pegawai kementerian, pegawai yayasan, so semua kenal. So teamwork tu tetap ada, tinggal lagi tim yang lain. So macam ni cakap, so masa nak set up tu sebenarnya pun thank God lah, bersyukurlah, tiada lah halangan yang banyak sangat. Tinggal lagi even pada hari yang pertama kita beroperasi tu, kita berjaya. Kami berjaya nak memberi semua 600 dos yang ditetapkan. So itu satu, bersyukurlah, pencapaian yang okey. Tetapi yang itu betul-betul teamwork lah, yang semua pihak yang terlibat ni, ya. Kami bermula operasi pada 15 hari bulan Julai. So masa tu kami dah merancang supaya hari operasi tu selang-selangkan. Ini sebabnya apabila batch ini mendapat dos kedua, masa itulah kami bermula dengan dos pertama pada hari lain yang tak beroperasi. Lain kata, masa selepas 3 minggu bermula minggu keempat, dah hari-hari dah beroperasi. Tetapi dalam tu yang asalnya kosong tu sekarang akan bermula dengan dos pertama. Yang operasi mula tu sekarang ambil dos kedua. So hari-hari itu ada. Kenapa penting nak macam tu? Sebab supaya dia ada dalam seminggu tu dia ada dos 1 dan ada dos 2. Implikasinya, dia ubat sama je tahu. Tetapi implikasi dari segi operasi tu, dos pertama dengan dos kedua tu ada perbezaan sedikit. Okey. Apakah penambahbaikan yang diadakan sepanjang 2-3 minggu lah ni kan, 15 hari. So mula-mula kami mulakan dengan volume dos yang rendah. Mula-mula kita start 600, kemudian 400, kemudian Sabtu Ahad tu kami pergi ke 1000. So semasa Selasa dan Khamis tu kita buat memang 400 saja. Sebab kami fikirkan mungkin tak berapa ramai lah yang hendak datang semasa hari bekerja. So yang itu kami buat seminggu aja. Seminggu dan separuh, 1.5 weeks kan. Selepas tu dah terus masuk ke 1000 dosage. Dah 1000 dosage and then weekend Sabtu Ahad dah 1200 dos. Dan thank God, bersyukurlah, semua leceh. Sebenarnya semua leceh. Kemudian sampai minggu ke-3 tu dah start dengan vaksin Pfizer pula. Bila bermula dengan pemberian vaksin Pfizer,
dia ada protokolnya yang lain. So, misal kata dia kena satu grup, satu tim yang 6 orang. Sekali macam tu. So, penambah baiknya kami cuba nak tengokkan orang masuk, orang keluar. So, kita susun atur balik. Sebab kalau nampak orang suka nak, dia punya insting, dia tengok macam tu, dia nak pergi ke situ ke situ. So, letaklah signage yang terang-terang, tanda papan tanda yang terang supaya orang tu senang. Letak juga usher supaya orang yang datang nak dapatkan vaksin, dia ada perasaan yang nervous, yang ada gementar sikit. So, yang situ pun kami ambil tahu, Okey, mula-mulanya kami harus dapatkan listing. Maksudnya kena dapatkan pendaftaran orang-orang yang hendak mendapatkan vaksin. Yang itu kami dapatkan sekurang-kurangnya seminggu sebelum tarikh kejadian tu. Okey. So, listing senarai itu kami serah kepada Jabatan Kesihatan. So, dari situ mereka akan uploadkan ke sistem MySejahtera. So, penerima tu akan terima appointment dalam MySejahtera. So, pada hari itu dia pun datanglah. So, dia datang ke sini. So, dia beratur lah. So, dia tunjuk, saya ada appointment. So, ada appointment di pintu, scan suhu badan, scankan check in, terus masuk tunggu. Kemudian pergi ke konsultasi dan consent. Sebab di negara ini, I think banyak negara lain pun sama, pengambilan terima vaksin ni dia bukan wajib, tetapi dia secara sukarela. Maka dia kena sign tanda tangan yang kata dia setuju untuk menerima vaksin tersebut. Pada masa yang sama, doktor yang bertugas tu akan tanya. Maksudnya akan tanya keadaan, akan semaklah keadaan kesihatan, sama ada mengambil ubat ataupun apa-apalah, ada alergi yang mungkin ada masalah, ataupun ibu menyusu ataupun mengandung, keadaan kesihatan sama, dan doktor-doktor ni akan menilai dan memutuskan sama ada penerima tu sesuai, boleh ke, walaupun dia setuju, walaupun dia datang, walaupun dia sign, kan? Doktor-doktor ni yang akan memutuskan sama ada penerima tu, orang tu boleh terima ke tidak. Ya, itu kena clear. Sebenarnya bukan kami tau, kami memang alu-alukan orang datang ya, tapi sebenarnya doktor yang memutuskan. Okey, bila dia dah dapat, doktor chop and sign, doktor dah puas hati, kata okey, orang ni memang sihat, boleh. Okey, dia pun pergilah ke pendaftaran. So, pendaftaran tu, keluarkan IC, dia check nama dalam sistem. Lepas tu dia kena isi, termasuk umur, termasuk pekerjaan. So, pekerjaan tu adalah beberapa grouping yang besar lah. Dia tak adalah halus kata macam mana, tetapi dalam situlah. So, bila pendaftaran telah dibuat, dia pun pergi untuk mendapat suntikan vaksin tu. So, suntikan tu sekejap je sebenarnya. Tapi yang menunggu melalui proses ni, selepas suntikan dia pergi ke discharge. Tetapi sebelum tu dia kena tunggu. Dia kena tunggu sekurang-kurangnya 15 minit. Ini namanya observasi. Dia kena tunggulah. Dia kena perhatikan sama ada orang tu ada any reaction yang serta-merta tang tu. Dia pitam ke, dia rasa apa ke, ataupun rashes ke, dia rasa nak muntah ke, apa-apa. Tetapi thank God so far all are good. Tak ada yang at least di rumah prihatin tak ada case apa-apa lagi lah. Biasanya dalam setengah jam saja. Yang makan masa tu semasa beratur nak masuk tu. Sebab di sini yang kita saring tengok dalam MySejahtera saja. Ada appointment dah masuk. Kemudian dekat-dekat ni baru saja akan bermula, ada walk-in keutamaan diberi kepada warga negara. Kemudian keutamaan diberi kepada warga MAS, OKU, yang sakit rentan, yang sakit. Kemudian warga asing adalah pekerja pembantu rumah. Sebab yang itu memang kita rasa yang vulnerable.
dan mereka hidup bersama kita. So adalah keutamaan diberi kepada golongan yang vulnerable ni. Okey. Poster memang tulis kita bermula pukul 9 pagi. Hakikatnya pukul 8 dah orang dah beratur dah. So biasanya selama 2 minggu ni kami memang bermula operasi pukul 8.30. So 8.30 dah start. So all the way sampai pukul 5.30. Walaupun poster tulis pukul 4. Itu satu bab. Lepas tu tengah hari tu kita break tak? Kalau ikut kena break, tapi kita tak break. Apa saya? Sebab kita katakanlah ada 5 doktor. So bergilir-gilir je. So 2 doktor pergi makan lunch dulu, 2 orang dia just continue lah. So supaya flow tu tak berhenti. Sebab kalau tak ni, kalau you nak break katakanlah 1 jam ke, tak habis 1,000. Sekarang kami the record yang kami ada 1,200 dalam sehari licin. Dalam berapa jam? Dalam pukul 8.30 sampai pukul 5.30 petang. Tak adalah, sebelum maghrib semua dah boleh balik lah. Antara 40 sehingga 60. Habis yang ramai tu buat apa? Sebab sekiranya 400 dos saja, you need only 3 doctors. Perlu 3 doktor aja. And then yang tim MyVas pun 4 orang cukup. Tetapi misal kata hari ni ada 1,000 dos, 1,020 dos, you perlukan 8 orang yang di meja pendaftaran. Doktor you perlukan 5 atau 6. Okey. Pergi discharge pun perlukan sekurang-kurangnya 8 orang. Kalau tak ni dia ada backlog. Dia tak boleh. Lepas tu yang matron yang memberi suntikan pun perlu, kalau 400 dos, 3 orang cukup. Tetapi kalau macam hari ni 1,020 dos, dia kena ada 6 orang. 6 kubikel pada serentak jalan. Baru kita boleh habis sebelum pukul 6. Okey. Secara jujurnya ya, kami masih dalam perbincangan untuk the final details tu, yang keperincian tu. Sebab kami akan tambah 1 kali ganda bilangan doktor. Okey, petugas di pendaftaran pun sekali ganda. So selama ni 6 matron untuk 6 kubikel, sekarang tambah 1 lagi kali ganda. Maksudnya akan ada 12 kubikel. Ada 12 lah. Tinggal lagi yang paling mencabar tu is the flow. Orang nak keluar masuk tu macam mana? Lepas tu satu lagi yang paling mencabar tu, orang beratur dekat luar. Bila beratur dekat luar tu dah nampak berkumpul, dah nampak langgar SOP. So itu yang paling mencabarlah. So kami kena cari tempat supaya orang tu duduk dengan penjarakan, of course, jaga SOP. Pada masa yang sama, flow tu boleh jalan. Flow tu boleh jalan tanpa bertembung. Maksudnya it's always one way street. Dia tak ada pergi tempat yang sama. So okey, setakat ni adalah satu penyelesaian. Okey. Sebenarnya banyak cadangan, ada beberapa proposal lah, termasuk kita set up tempat baru di kapak ke, dekat luar ke, buat makitan ke, semua yang dah kena fikir dah ke arah yang itu. Tetapi kami tengok juga cara-cara nak buat the best conducive way supaya dia tak supaya untuk 30 hari yang seterusnya. Dan apa persediaan ke arah tu, Puan? Persediaan tambah tenaga petugas, tambah infrastruktur dia. Maksudnya kubikel tu kena tambah laptops. Misal kata kan asalnya 8, 16, sekarang jadi 32 lah. Sebab 2 stesen. Itulah dia. Maknanya akan ada, of course kena buat penambahan lah. Iya. Sebenarnya 2 kali ganda. Ya. Maksudnya kalau kata berlaku juga arahan supaya diaktifkan untuk 2,400, maknanya di rumah prihatin ni bersedia lah. Bersedia. Okey. Boleh, bersedia.